Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Was sunnah tasmiyatun wa izalatu qadarin fawdu'un wa ta'ahudu ma'atifa wa dalkun wa taslisun wa istiqbalun. Baik, insyaAllah kita nak sambung ni perkara-perkara yang disunatkan semasa mandi. Was-sunnah, kata dia, was-sunnah tu bina majhul daripada sanna. Sanna majhulkan dia sunnah. Sanna tu asalnya sanana, bina apa? Mudha'af. Bila majhulkan dia sunina. Lepas tu apa berlaku? Bertemu dua huruf serupa, dua-dua baris, idgham dengan dia. Lepas tu baca macam mana? Sunnah. Sunnah disunatkan bila fi'il ada fa'il, tapi kalau yang ni fi'il bina majhul dia mesti ada naibul fa'il. Tu nahwu kita lah, nyambil sikit tu. Disunatkan tasmiyatun, akan baca bismillah. Tasmiyah tu ringkasan bagi bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan baca bismillah untuk mandi. Bahkan dari kita belajar asas-asas kita belajar hukum, bismillah ni sunat dalam setiap benda-benda yang dia ada maksud baik, yang disuruh syarak, benda-benda yang mulia, sunat bismillah. Sunat bismillah. Jadi mengucap dan melafazkan bismillahirrahmanirrahim sunat. Bahkan kalau tak ada ar-rahmanir-rahim, bismillah saja pun hasillah pahala. Semestinya kalau lagi panjang lagi besar ganjaran Allah Taala bagi. Dan tujuan bismillah ni nak buat apa? Supaya menyedarkan kita mandi ni dengan Allah. Maksudnya dengan kederat Allah Ta'ala bagi. Kita buat mandi ni pun dengan syariat yang Allah Ta'ala syariat dengan kita. Cuma kita punya perasaan nak hidup, nak ada hati dengan Allah Ta'ala ni, ada perasaan dengan Allah Ta'ala ni, ada iman dengan Allah Ta'ala ni. Ada itu yang disyariatkan kita, Rasulullah ajar tu, kita ikut tu. Mudah-mudahan sampai pada tahap boleh tersentuh hati sanubari kita, sentiasa sedarkan ke Allah Ta'ala. Nak mandi pun ingat Allah. Kita kadang nak semayang pun ingat Allah, nak zikir pun ingat Allah. Tubuh kadang tak ingat juga, dalam duk zikir, dalam duk solat pun duk lalai juga. Itu kita lah kan. Kalau Rasulullah sendiri, para sahabat, tabi'in, para ulama' tutup guru kita macam mana? Mereka yang benar-benar dapat latihan dan warisan ilmu secara zahir dan batin, macam mana ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, mereka memang syariat zahirnya patuh dan berserta dengan akidah mereka ingat Allah Taala yang sangat utuh kan. Allahu akbar. Baik. Disunatkan baca bismillah. Jadi kalau tak baca masih sah solat. Solat masih sah mandi, cuma tak dapatlah kesempurnaan dia. Apa kesempurnaan? Antaranya kesempurnaan pahala, antaranya kesempurnaan hasil mandi tu apa dia. Dan sunat lagi wa izalatu qadarin, dan disunatkan izalah, menghilangkan qadarin, benda-benda cemar. Jadi nak mandi ni, antara sebelum nak meneruskan seterusnya mandi, benda yang kita dahulukan, hilangkan cemar. Macam mana pun itu saya sebut dah, kaedah nak mandi ni, sentuh je air, niat aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Atau lapas yang kita sebut itu, nama itu macam mana? Rafa'al adasil akbari an jami'in badani fardan alayya lillahi ta'ala. Sentuh je air niat. Jadi sebelum nak mula apa-apa tu, hilangkan dulu benda-benda cemar. Baik
kencing beraknya kalau ada sebelum tu, ataupun ada darah ke, kotoran ke, ataupun benda tu bukan kotor tapi benda yang diluati, tak telinga, tak hidung, apa dia, kotoran bahasanya, qazar, cemar, sekalipun bukan najis, hilangkan dulu, lepas tu baru teruskan meratakan air ke seluruh badan, tapi niat bubuh awal dah. Saya nak sebut atas prinsip tu. Jadi menghilangkan kotoran tu adalah disunatkan sebelum daripada kita nak betul-betul mandi. Pasal kalau tak hilangkan dulu najis, kita terus mandi dengan satu basuhan saja, kalau katalah hilang najis tu, yang tu ada khilaf ulama. Adakah terangkat tempat najis, kalau najis dengan satu basuhan itu untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas, ataupun kena suku. Atas kata ada sunat tu nak keluar daripada khilaf, ada ulama kata tak terangkat, bahkan baru terangkat hukum cuci najis, nak mandi kena aliran air yang lain. Okay. Ni sebab kita duduk Malaysia ni air banyak, tambah mandi pula pakai air apa, air shower tu kan, dia bukan mandi satu kali basuh, dua kali basuh, kat 30 kali basuh ada kan. Tambah mandi setengah kolah mandi, bruf kan. Dia kan mandi kan, disimpan belakang. Ada orang mandi tambah, esok kalau ada kolah bawah tu siap, so orang tengok ada orang mandi macam mana. Dia bukan ambil gayung tau, dia ambil baldi je. Dia bukan mandi. Orang mandi ni kalau ikut ambil cebok kecil pun badan lah. Kata air padan lah. Kalau kecil dengan ambil sudu buat mandi, dia macam kelakar sikit kan. Gayung kecil pun badan dah kan. Dia kata nak bagi rata tu, ini baldi dia balon. 3 baldi seroh air kan. Dia kan mandi. Simbah dia curah air buang. Kurang cerdik sikit. Kadang-kadang bagus juga guna shower tu kan. Dia lubang dia kecil halus, pancutan dia kuat kan. Masa dia panjang tapi keluar dia sedikit. Kadang bagus juga, ada bagusnya tu kan. Berbanding dengan orang yang mandi baldi tu lah. Yang tu pun kadang-kadang pakai air banyak juga kan. Tambah buka paip tak tutup. Tu lagi cerdik belajar kan. Saya dah tegur dah tu, jadi hati-hati lah, tengoklah ayah kita kan. Baik, bab menghilangkan najis. Fawudu'un, kemudian berwuduk. Jadi dah hilangkan kotoran, lepas tu wuduk. Wuduk nak ni apa? Saja aku wuduk kat orang Ta'ala. Wuduk lah. Wuduk lah. Ni adab soalan ni awal tadi. Untuk wuduk, aku wuduk kat orang Ta'ala. Wuduk lah. Cuma dari segi tertib atau bahasa ulama, bila kita dah basuh wuduk, maksudnya dah basuh empat-empat anggota ni, muka, tangan, sapu kepala, selalunya telinga, lepas tu kaki. Bila kita dah selesai kan basuh dan mengangkatkan wuduk tu, dia punya tertib kalau ikut, jangan sentuh dah ataupun jangan buat dah apa-apa yang boleh membatalkan wuduk selepas itu. Barulah nanti lepas mandi hukum kita berwuduk. Kalau kita dah wuduk mula-mula, lepas tu ada benda yang menyebabkan batal wuduk macam mana kita dah belajar. Sentuh kemaluan, kencing, berak atau seumpama itu, buang angin, batal lah wuduk. Jadi lepas mandi sekalipun kena ambil wuduk lain. Satu kaedah dia disebut sebelum wuduk, disuruh hilangkan dulu benda cemar-cemar dulu. Jadi sentuh air, niat Bismillahirrahmanirrahim kan? Lepas tu cuci dulu benda-benda cemar. Nanti tak sentuh dah kemaluan, kubul, dubur apa tu, tak sentuh dah. Wudu sempurna dengan mandi. Siap. Kalau orang kata boleh ke tak ambil wuduk, memang boleh pun, tak ada masalah kan. Tapi nanti lepas mandi ambil wuduk lain lah. Tambah pula jenis
Saat kencing, saat kencing, saat kencing, saat kencing. Mandi tu kat 10 kali kencing. Kalau kencing biasa sekali ya kencing, tapi mandi 10 kali kencing. Ada orang pasien macam tu, ada pasien macam tu. Baik. Sunat macam mana pun nisbah nak ambil wuduk awal tu sunat, ada sunat dia. Wa ta'ahudu ma'a tifa. Kemudian ta'ahud. Ta'ahud ni memperhati, mengamat-amati. Ta'ahud ma'a tifa. Ataf, lipat-lipatan. Lipatan-lipatan yang ada di kulit tu, perhati. Ya. Masuk perhati tu, ambil perhatian sikit. Jadi tambah kita menggunakan air yang sikit. Kapasiti air sikit ni selalu kita kena berhati-hati pasal nak kena tu pada seluruh anggota yang nama zohir jasad. Naklah disampaikan air. Jadi badan yang berlipat-lipat tambah orang gemuk, lepas tu didiet jadi kurus, tu memang kena perhatilah lipatan-lipatan tu. Kalau orang gemuk badan bulat, dia tak ada lipat, tapi selalunya dia nak bergerak susah, kena perhati lah lipatan yang ada kan. Macam mana pun dia sebut lipatan. Kalau tak lipatan kat badan pun, antaranya lipatan ni lah mata, tempat-tempat yang ada lipat, ketiak. Jadi nak mandi, angkatlah ketiak ni, jangan duduk macam tu mandi. Terkepit ni bawah ni, jadi buka lah lipatan tu kan, senang tu. Baik, mudahnya tu, tak susah mana. Dan dia kata kita kena perhati lipatan ni sunat kalau memang air sampai, ada hukum sunat. Tapi kalau air tak sampai, melainkan dengan kita perhati dan amati dan sampaikan air, maka dia jadi wajib lah. Jadi hukum sunat ni semua bab, dalam bab menyampaikan air ni, jika memang dengan itu air boleh sampai, walaupun tak mengamatikan dia, air boleh sampai, maka mengamati dia adalah sunat. Begitu juga sebenarnya dalkun, dalaka. Antara makna dalaka, gosok. Apa makna gosok? Dalam kaedah kita bab mandi, bab wuduk, dah nama gosok jika melalukan tangan pada anggota yang dibasuh. Lalu, yang tu dah panggil gosok. Gosok ni tak syarat pakai berus dalam kaedah fiqh kita. Mana yang kita sentuh badan, lalukan tangan, kan, ratakan, sentuh je lah kan, kita ratakan tangan, pergerakan tu, pada mana anggota kita, yang tu dah dinama gosok. Walaupun tak gonyoh, walaupun tak berus, apa semua tu, walaupun tak gunakan kain ke sepan ke untuk melalukan anggota kita, badan kita, waktu kita lalukan dengan tangan tu, sekalipun hanya dengan tangan semata-mata, dari segi istilahnya dah panggil dalkun, gosok. Macam bab wuduk lah kan, muka kata-katalah ada shower tu, sah air rata kan, tapi sunat gosok dia lalukan tangan, lalukan, kena kan semua tangan, boleh je ni pipe, boleh ya, tapi sunat lalu kan, mandi serupa lah, lalu kan semua badan, tambah pula semua badan kita boleh sentuh, belakang pun boleh campur tangan, boleh cantum tangan. Kita dalam mazhab Syafi'i sunat, kalau mazhab Maliki wajib. Lalu tu dengan ada air lah, ya, berserta lah. Maksudnya bila ada air tu, kita lalu akan air tu, air tu kalau kata shower tu kan, lalu tu dengan tangan tu lalukan pada anggota yang kita nak basuh dan mandi tu. Okey, dalkun wa taslisun, dan meniga-nigakan dia, taslis, tiga-tiga kan dia. Yang kalau berikut tartib betul, ada setengah-setengah kitab dia sebut macam mana tartib tu, selepas menyucikan benda yang cemar, wuduk, lepas tu dia suruh mulakan dengan kepala 3 kali,
Lepas tu kepala dia nak suruh tiga maksudnya 3 kali ni atas tak usik lah. Lepas tu dia suruh kanan kan. Kanan. 3 kali kanan. Kanan kan. Badan kanan, kaki kanan. Tak usik lah kanan. Untuk selesaikan dia dengan kiri daripada atas ke bawah. Selesai? Ada orang mandi sampai sejam tu. Bukan mandi wajib, mandi biasa je, sejam bila air. Ya Allah, ketuk pintu pula. Orang nak mandi ni, aku tahu lah nak mandi keluar pukul apa. Lagi lah tu cengai nak mampus. Tengok waktu lah kan, ni waktu orang dah lah berpusu-pusu nak sembahyang maghrib, dikira dia yang mandi sejam. Nama pula orang tua mandi yang dia jangan tegur. Oi, dah sejam. Kalau bilik air kau tidur 4 jam dah bilik air, tak ada masalah. Ini bilik air awam, orang ramai pakai. Kau kena ada akal sikit, kau nak mandi sejam 2 jam kan. Buka air pula gitu. Mandi menentang apa tu, kau telan air kot kan. Masuk dalam bilik air dia jadi dinosaur minum air. Saja kita buat lawak bodoh gitu. Tak gelap tak apa tu. Jadi kena cari masa yang elok kalau jenis orang yang tu. Kalau ada syak-syak apa, jumpa saya. Macam mana nak selesaikan? Ada juga petua dia, sepak sekali hilang syak. Boleh. Jadi nak kena menyepakkan saya mari ya. Itu saja buat lawak bodoh tu sekali lagi. Macam mana pun kalau ada masalah jumpa saya. Pasal apa ni? Saya syak banyak ustaz. Nak mandi ni ustaz, tak rasa macam tak kena. Saya nak bagi kena sekali. Memang kena ya tu. Tapi jangan takut jumpa saya. Saya bagi ancaman tu kan nak buat betul pun baik orangnya saya ni. Tapi saya tahu cara nak mengatasi kalau ada jenis penyakit syak macam tu. Pasal dia kena bagi hilang. Kena hilang, kalau tak jadi masalah. Tambah bawa ketua nanti. Saya ngaji ada guru sebut kata dia, ada orang ambil wuduk tu, berkayuh dulu, ambil kolah. Bismillah. Nawaitu. Duk air kolah tu. Duk nawaitu tu. Nawaitu wudu. Oh ya Allah. Selesa kita tengok dia ambil wudu. Ya Allah. Ada orang macam tu? Ada. Ada juga ambil wudu macam ni. Kaki dia tu sepak je ayak tu. Itu dah bengap terus pula. Air tak kata, wuduk benda. Ada macam-macam passion manusia ni. Nak jadi manusia yang betul-betul ni, betul patuh syarak, yang orang tengok ni, orang lain akan gembira tengok dia dengan apa syariat yang dia buat. Bukan senang tu duduk tempat tu. Kita tengok dia sembahyang pun seronok, kita tengok dia zikir seronok, kita tengok dia mengaji seronok, kita tengok dia menulis seronok, kita tengok dengar dia baca Quran seronok. Istilahnya tasurrun nazirin. Setiap orang yang tengok tu, apa yang ada pada dia akan menggembirakan setiap orang yang pandang. Bukan senang tu. Kadang-kadang kita ni lah, orang tengok kita punya baju pun orang benci. Tengok kita punya serban pun selekeh. Tengok pakai kain pun tak lawa. Tambah bercakap pun orang tak suka bahasa kita. Lagi apa? Duduk bilik air pun lama. Masuk bilik air pun jadi kotor. Habis basah sana sini, habis semua bumbung pun basah. Pelik tu. Mandi apa bala tau. Pelik. Nak tambah ada pipe tu dia pancut habis semua. Ada orang syak macam tu, ada juga. Saya pernah jumpa dia duduk bilik air tu, sebelum dia nak mandi tu, dia basuh dulu bilik air tu. Tembak semua, bumbung-bumbung siling-siling tu. Pasal dia syak banyak. Selalunya hak ni saya tak tahu penyakit apa. Penyakit boleh apa dia panggil? Hantu air. Hantu air. Hantu air. Kita bagi api sekali tahu hantu air. Okey, siap. Taslis, meniaga. Tentu kalau faham tu, kita faham kaedah syarak. Limit yang memang disuruh 3. Lebih pada 3 dah hukum tabzir. Yang tu yang kalau kita semak tu banyak kita ni.
Kadang kita bukan lebih 3 kat 20 kali. Fuh, fuh, fuh. Dia kata, kita bukan mandi lah. Dia mandi mandar. Mandi mandar pun tak betul kadang. Bukan mandi mandar sangat. Dia macam ni, dengar ayat saya. Dia bukan mandi mandar. Dia bukan mandi sunat, bukan mandi wajib. Mandi apa? Agak-agak saya nak apa? Mandi apa? Mandi bodoh. Mandi dengan niat sunat pun tak ada. Mandi wajib pun tidak. Air banyak pakai. Nama dia mandi bodoh. Mandi bodoh, orang yang tak tahu mandi ni apa, dia tak tahu sebenarnya mandi ni apa. Kadang tak dapat pelajaran mandi tu dengan betul. Dia kadang-kadang di atas tabiat dia mandi tu dia mandi. Dia bukan mandi di atas kenapa dia perlu mandi. Ya tak? Saya pernah terkesan bab tu tau, tentang masalah kenapa kita mandi. Bila jumpa saya mengajar, kadang saya pernah cerita saya jadi penterjemah Arab daripada Syria, ada 7 orang. Tahun 2000 berapa masa tu? 2002, 2003 yang tu lah, tak silap saya. Arab daripada Syria. Bila Arab ni, kita orang Malaysia ni khidmat kat dia banyak lah. Kadang kita duduk je, sama kita pergi rumah singgah mana ada orang khidmat ke, kita tanya, tu Ridul Ghusl, kau nak mandi ke? Ghusl tu mandilah, ghuslu tu kan. Kita tanya dia, nak mandi ke? Ghusl. Lagi sebab kata dia, aktasil. Nak pasal apa aku nak mandi? Badan aku berbau ke? Dia tanya, lah. Betul dia tanya. Betul. Kadang-kadang orang nak tanya 3-4 kali. Orang ni pun tanya mandi, orang ni tanya mandi. Sampai dia tanya kita. Kata dia, ya Ahmad, Syekh Ahmad, ini soal kata dia. Kata, aku nak tanya sikit dengan dia. Kata, mahzil ada kata dia. Ghusl. Kata dia, orang Melayu ni apa ni? Mandi. Tengah hari mandi, asar mandi, maghrib mandi. Berapa kali mandi dah. Kita dah biasa tak? Zuhur mandi. Hamba mandi zuhur. Asar? Mandi tak? Mandi ke asar? Maghrib? Mandi ke? Isyak maghrib dekat lah kan. Subuh mandi tak? Mandi tak? Untuk duha mandi lagi. Ya Allah, berapa kali mandi? Kalau memang lepas subuh, kuliah subuh, main dua, lepas tu kisah kat kebun, ayam, burung, arnab, katalah itu, kebun, badan berbau, berpeluh, mandi, yang tu tak ada heran lah. Tak ada heran lah. Ini tak ada buat apa. Duduk majlis taklim, mengaji. Lagi nak asar, mandi lagi. Lepas asar, baca Quran, selawat, zikir, mengaji, lepas tu maghrib, mandi lagi. Ya Allah. Sampai dia tanya, ayu Ahmad, ayu hadhil adah, kata dia. Ni kebiasaan apa orang Melayu ni? Mandi. Saya ceritalah kat dia, kata dia memang adat orang Melayu dah. Dia tanya hak tu saya terkesan. Betul juga orang dia tanya. Apa perlunya mandi? Nak mandi ni ada mandi sunat. Antara sebab mandi sunat ni, mandi hari raya, mandi sembahyang Jumaat, kan ada itu kan, mandi gerhana bulan, mandi gerhana matahari. Antaranya setidak-tidaknya mandi kerana nak berjemaah. Jadi mandi sunat, aku mandi sunat kerana nak berjemaah dengan Allah Taala. Saya hatu yang terkesan menyebabkan saya jadi kurang mandi. Kalau tak dulu pun saya pun kaki mandi tak. Zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi. Isyak dengan tu maghrib tak adalah pasal pendek kan. Subuh mandi. Jumpa Pak Arab ni, kita tak mandilah, melainkan ada sebab-sebab mandi. Buat mandi. Itu saya biasa duduk pondok. Masa bujang-bujang dulu kan. Seminggu sekali kan mandi. Musim sejuk lah. Musim sejuk atau musim hujan. Bukan kita pun bukan jenis main-main bola apa. Kan. Minggu sekali ya mandi. Minggu sekali. Hari Jumaat dia mandi. Hari Jumaat dia mandi. Pakaian pun bukan kena tukar-tukar hari. Tukar-tukar lah. Sagi orang kata tak tukar baju sangat kan. Tukar je lah. Bukan masuk pun. Bukan ada perlu apa. Duduk mengaji, baca kitab, mengaji, mengajar. Pondok pula, duduk bawah pokok. Sejuk gila punya. Pokok rendang semua. Pagi pun sejuk, malam pun sejuk, petang pun sejuk, tengah hari buta pun sejuk. Tak ada masalah. Untuk musim sejuk, hujan pula. Nak mandi buat apa? Tambah pula saya duduk mengalah wudu, memang sejuk. Kalau subuh boleh mandi tu, handai lah kalau duduk pondok. Zaman dulu zaman saya ngaji dulu, tahun 90-an mula saya sampai
Kalau mandi subuh ni kira terror macam apa? Sejuk. Minyak masak tu kalau time hujan apa tu beku lagi. Malam beku lah. Malam tu dia jadi macam beku jadi macam mentega tu. Beku. Pagi beku lagi. Bila kalau dia panas hari tu terik sikit, pukul 10, pukul 9 berkabuh Pukul 10, pukul 9 berkabuh macam kamera Highland. Satu ala kamera Highland pergi duduk belah hulu kan. Ni duduk Lenggong tak ada lah, duduk Lenggong tak ada. Saya duduk sini saya berasa. Saya duduk sini rasa macam panas sikit. Balik sejuk. Air pula air bukit. Power punya. Apa cerita tu? Cerita mandi, keperluan mandi 3 kali, banyak kali mandi, cara mandi, kenapa mandi, itulah sikit. Tambah pula bil air banyak, kena catu lain kali ni. Kau nak mandi siapa? Ada dah mandi wajib mandi. Tak ada tak usah mandi. Kena macam tu lain kali. Tak usah mandi. Ini apa pasal apa mandi? Badan bau-bau, mandi. Tapi kalau orang yang memang tiap-tiap waktu dia lepas mandi je, dia bau ketiak dia pun dia pening dah. Ketiak aku pening, aku mesti kena mandi. Kau mandi. Pasal antara sunat mandi kerana berubah bau badan. Bukan saja orang boleh perasan kita berubah bau, kita pun sedar kitanya bau badan berubah. Buka-buka baju, cium baju kita peluh. Memang ada orang peluh dia berbau. Ada orang peluh dia tak berbau. Orang yang paling peluh dia tak berbau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa wangi. Kisah orang-orang soleh dulu pun ada. Yang ada beberapa kejadian berlaku kat dia. Lepas pada tu badan dia tak pernah berbau busuk. Bahkan orang tanya, kau pakai minyak wangi apa? Padahal dia tak pakai minyak wangi apa pun. Tapi kata badan kau berbau kasturi. Rumah saya pun. Ada orang macam tu tu. Badan dia sentiasa wangi. Orang yang memang ahli zikir, orang ahli ingat Allah Ta'ala, orang ahli taqwa ni, orang ahli baca Quran, memang Quran jadi wirid dia, zikir ni, selawat ni, amalan dia. Badan dia akan Allah Ta'ala kurnia. Kalau tak macam Rasulullah pun ada satu benda yang istimewa Allah Ta'ala bagi, jasad dia wangi. Kita kalau kambing lalu pun kambing tegur, bau teruk pada aku lagi. Saja kita buat lawak itu sikit kan. Jadi setiap orang kena perasan lah badan busuk tak busuk tu. Okey. Cuma yang tu adalah isu sebab-sebab disunatnya mandi. Sini dia tak sebut lah dalam matan. Pasal matan ni ringkas sungguh. Kemudian seterusnya wastiqbalun menghadap kiblat. Dan ni pun bab-bab ni kita tak apa peduli dah. Mandi menghadap kiblat, wuduk menghadap kiblat. Kadang kita tak peduli bab ni. Orang dulu nak buat jamban pun tengok kiblat. Pasal apa? Supaya jangan tonggek kiblat ataupun buka menghadap kiblat. Dia jaga semua. Kita kadang buat kiblat tak betul, buat masjid kiblat tak betul, kiblat rumah kita tak betul, tapi tengok tandas betul-betul menghadap kiblat. Ya Allah. Ada orang macam tu ya. Hampa esok jadi jurubina, arkitek. Hampa kena tengok kedudukan peta tandas nak duduk macam mana. Kalau orang tanya kenapa tandas buat macam ni? Supaya tak menghadap kiblat. Hampa punya alasan duduk steady Kenapa macam ni? Kalau macam ni dia menghadap kiblat. Jadi kena design sikit tandas ni macam ni. Kalau ada juga menghadap kiblat, tengok pula syarat dia. Bila buka tu menghadap kiblat, tengok antara kita duduk dengan pintu, dengan dinding, ada tak jarak dia 3 hasta. Kalau tak ada masalah menghadap kiblat. Pasal istilahnya ada halangan di antara kita dengan nak kiblat tu, ada dinding antara kita dengan dinding tu tak sampai 3 hasta. Tak apa, boleh menghadap kiblat. Memang ada bahas-bahas benda macam tu lah dalam kitab. Satu kalau nak terkencing, jamban ada satu. Tu main kencing secara rawaknya. Ambil air, pergi kat hutan sebab macam mana, tembak gitu ya. Hati-hati sikit lah. Tak tu kiblat kena tengok. Dan jaga juga lah kalau tempat-tempat ngusik-ngusik sikit. Selagi kau tembak-tembak, asal besar jari, selagi besar lengan, jaga sikit.
Tak faham tu dah. Tu jenis ubat juga tu. Tambah pula main tembak je, tengok ada katak ke apa, kita kencing dia kencing kita balik. Dia tembak kita balik. Jaga juga. Jadi kena hati-hati juga lah. Zaman-zaman dah ni jarang nak dengar isu-isu macam tu kan. Dulu biasa dengar cerita-cerita macam tu. Siap. Okey. Itu menyambil cerita-cerita tu sikit. Walau ahdasa summa janabah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Walau ahdasa summa ajnaba kafa ghuslun wahidun wajaza takashshufun lahu fi qalwatin. Ada dua isu disebut. Dia kata walau ahdasa, jikalau berhadas kecil seseorang. Itulah kitab, kalau disebut ahdasa maksudnya hadas kecil, kentut, kencing, berak, macam itulah. Bahasa kasar dia macam itulah. Masuk ahdasa ni dia kencing, dia berak, dia kentut. Maksudnya tak ada wudu, macam itulah. Summa ajnaba, kemudian jadi junub kat dia. Apa dia? Dia tidur, habislah wuduk dia, tidur pula, tidur baring. Tidur mimpi keluar mani. Nak buat apa ni? Kata dia, kafa ghuslun wahidun, memadai oleh mandi yang satu. Apa maksud memadai oleh mandi yang satu? Mandi itu cukup untuk mengangkatkan hadas besar, mandi junub, dan mandi itu boleh mengangkat hadas kecil tu. Cukup hanya dengan mandi. Itu asal matan. Kalau berhadas, lepas tu ada benda yang menyebabkan jadi junub, maksudnya ada hadas besar, sama ada mimpi keluar mani ataupun bersama suami isteri, wuduk dah batal, untuk kena mandi wajib pula. Macam mana nak selesaikan dua hadas tu? Ada kecil pun ada, hadas besar pun ada. Kafa ghuslun wahid, cukup dengan mandi yang satu. Apa maksud dia? Mandi, sambung. Hadas kecil terangkat sekali. Dakhalal asgharu tahtal akbar. Benda yang kecil dia boleh masuk di bawah benda besar. Cuma kaifiat mandi itu dia ada huraian dan tafsir sikit. Kalau macam saya sebut tadi tu, hasil lah. Contoh macam mana yang ikut tertib tu? Macam mana? Sentuh air, niat dia siap, saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Lepas tu basuh hak cuma-cuma. Lepas tu wuduk. Tak sentuh dah, tak kencing, tak berak dah lepas tu. Wuduk tu sunat kan. Tak kencing, tak berak dah. Yang ni atas tertib kita sebut wuduk dulu kan. Lepas tu ratakan air, kepala, tangan kanan, lepas tu yang kiri, siap mandi, siap wuduk. Tapi dengan syarat jangan lepas wuduk tadi sentuh ataupun buat benda yang boleh membatalkan. Sentuh benda yang boleh batalkan wuduk ataupun buat benda yang batalkan wuduk. Mandi tu siap wuduk. Tu kafa ghuslun wahid. Itu contoh ada wuduk. Okey, ni contoh tak ada wuduk. Tapi hasil mandi dapat wuduk sekali. Macam mana? Sentuh air, niatlah saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Cuci yang cuma-cuma dulu. Kalau tak cuci yang cuma-cuma pun macam ni. Pasal wuduk apa anggota? 4. Muka, tangan, kepala, kaki, telinga. Dengan sunat. Atas kira 4 fardu. Okey. 4. Kalau dah terbasuh ataupun dibasuh 4, lepas tu ada buat benda membatalkan wuduk, wuduk kena ambil lain. Tapi kalau sebelum terbasuh 4 anggota wuduk ni, kita basuh je mana yang lain, tapi tak selesai lagi 4, last kali ada yang anggota keempat tu kita ratakan air, dia akan mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Faham?
Boleh? 4 wuduk tu, tak? Anggota wuduk. Kepala, muka, tangan, kaki. Kaki antara paling payah lah untuk dia tak dibasuh. Pasal duduk bawah. Betul? Masuk je pijak air, simbah je air. Basuh kaki, basuh. Kemudian depan belakang pun dah terbasuh kaki. Okey. Tangan memang kena air. Mana yang boleh memang tak bagi kena air. Kepala pun kena sikit pun dah ada hukum kena air kan. Jadi yang memang tak kena air, yang kita boleh buat, memang jangan bagi kena air apa? Muka. Jadi macam mana kaedah nak mandi wajib supaya mandi wajib terhasil, wuduk hasil? Macam mana? Tengok, dengar. Yang ni kadang baca kitab-kitab besar baru jumpa tau. Tengok. Yang baca kitab Qurratul Ain aja. Dia punya CP ada. Tapi kadang orang tak cerita pi untuk ambil faham. Apa kaedah dia? Tinggalkan muka kita atau kepala, muka atau bahasa muka last kali basuh. Last kali basuh. Jadi buat apa? Pegang air, niat mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Tinggalkan basuh, melainkan kepala dan muka. Tinggalkan ni. Basuh, korek lah apa semua. Dah bawah selesai, last kali tuang air atas nama taslis tadi 3 kali ke kepala, ratakan. 2, 3. Selesai tak mandi wajib? Selesai tak wuduk? Selesai. Pasal apa selesai wuduk? Pasal mandi wajib terangkat, dan bila dah terbasuh ke seluruh jasad kita dah tak buat apa-apa benda yang membatalkan wuduk. Pasal tadi muka memang tak basuh kan. Sekalipun kita sentuh kalau kencing berak ke apa ke, muka tak basuh tak basuh. Last sekali kepala dan tangan terangkat, ada besar, ada kecil, terangkat sekali. Lepas tu janganlah pergi sentuh pula apa yang boleh membatalkan wuduk. Sekali pun ada kecil, sekali pun ada besar, kafa ghuslun wahid. Dengan kaifiat saya tunjuk macam tu. Boleh? Faham? Ngerti? Yang ni lah ulama buat teka-teki. Kata apa dia? Wuduk kena ada tertib. Betul? Mula-mula muka, niat. Muka, tangan, kepala, kaki. Ada tak wuduk yang tak payah tertib tapi hasil wuduk? Ada. Mana? Mandi ada besar. Ada besar kan tak ada tertib kan? Tapi wuduk hasil, ada besar hasil. Apa dia? Mandi dengan kaifiat saya tunjuk tadi. Apa dia? Tinggalkanlah sekali basuhan muka dan kepala. Basuh kaki, tangan, apa yang ada. Semua yang zohir-zohir, sulit-sulit semua basuh. Last sekali basuh kepala dan muka. Sah wuduk. Kenapa sah wuduk? 4 anggota wuduk telah terbasuh. Sah ada besar? Sah. Dapat wuduk? Dapat adab sah? Dapat. Kafa ghuslun wahid. Tapi kalau awal-awal jumpa kepala, beru. Kepala dah basah, muka dah basah, tangan dah basah, kaki dah basah. Lepas tu baru nak pergi cungkil apa yang cungkil, nak korek, pergi sentuh apa macam-macam. Habis dah lah, jahanam dah lah wuduk. Lepas tu nanti dah habis mandi, walaupun hadap besar terangkat, lepas tu wuduk kena ambil lain. Pasal apa? Pasal kaifiat cara tu. Sekalipun kalau ikut kaedah terangkat dah, ada besar, ada kecil tu. Tapi bila selepas tu ada pula pengulangan benda yang boleh membatalkan wuduk, wuduk tu terbatal. Lepas tu kena ambil wuduk lain. Yang tu tak memada ghuslun wahid, bahkan kena ghuslun fa wudu'un. Lepas tu kena ambil wuduk. Boleh? Faham? Fiqah ni kalau faham, okey. Okey. Tentu ada soalan? Boleh? Belum sempurna wuduk. Lagipun dia bab mandi. Belum sempurna wuduk. Dia belum sempurna wuduk dan
belum terangkat hadas ke seluruh jasad. Dua elak tu dikena sekalian tu. Kalau sebut belum sempurna wuduk, waktu kita buat benda yang batal wuduk, wuduk tak batal, nanti dia akan jadi sesat macam ada pernah saya cerita itu sekali. Ada orang apa? Dia ambil basuh muka, basuh tangan, terkentut, waktu dia teruskan apa dia? Sapu kepala, basuh kaki. Sah tak wuduk dia? Lepas basuh tangan kentut, dia kata apa? Sah tak? Kita faham tak sah. Dia kata sah. Kenapa sah? Pasal wuduk belum sempurna lagi. Jadi bukan sah wuduk lagi. Kentut tengah wuduk, tak apa. Jangan dah wuduk kentut baru batal wuduk. Ni tengah wuduk kentut, tak apa, pasal belum wuduk lagi. Pula kalau fahamnya tu sesat. Yang ni bukan kes semata-mata wuduk, tapi dia ada dua, two in one. Hadas besar, hadas kecil. Asal nak sebut terangkat hadas besar, apa dia? Sambung. Terangkatlah hadas kecil. Kalau hadas besar pun terangkat, takkan hadas kecil tak terangkat. Tapi kena betul kaifiat. Betul? Faham? Jadi kaifiat dia apa? Jangan selesaikan anggota wuduk awal. Yang selepas selesaikan anggota wuduk di awal, 4 anggota tu dah terbasuh, lepas tu ada buat benda yang membatal wuduk, walaupun hadas besar terangkat, wuduk kena ambil lain. Boleh faham saya punya penjelasan tu? Tapi kalau kita tak selesaikan lagi hadas besar satu, dan tak selesaikan lagi anggota wuduk, sedangkan kita ada hadas besar, jadi kita tinggalkan tu, yang tinggalkan muka dan kepala, hal tu yang paling rajin. Nak tinggal kaki tak nak sabar, pasal duduk bawah air memang kena punya. Basuh dulu bawah pada kepala, last kali basuh kepala dan muka 3 kali, pasal sunat meniga. Macam mana? Terangkat hadas besar, sambung belakang, terangkat hadas kecil, wuduk hasil. Boleh. Tapi jangan buat macam ni. Yang ni salah pasal syarat tak kena. Apa dia? Dia cerdik sikit. Macam nak sebut kalau cerdik sikit betul cara tak apa. Ni saya cerita dia cerdik yang betul cara. Dia ambil selotip. Buat apa? Dia balut kat tangan dia sikit. Jadi bila selotip buat kat tangan, air tak kena kan. Pas senyum ni pasal apa? Faham? Apa? Dia pun mandi ya. Selesai semua, habis korek apa sentuh apa kencing berak punya pasal. Last kali pun berak dulu. Basuh kencing lagi. Untuk macam mana? Yang ni tak buka lagi, yang ni tak buka lagi. Yang ni tak buka lagi. Betul? Dia buka, celup dalam kelah. Soal. Terangkat ada besar? Terangkat tak ada kecil? Ada khilaf apa ni? Terangkat tak ada kecil? Apa yang lat nak sebut terangkat? Bukan tangan ni sebasuh dah tangan, dah hukum dah basuh tangan ke? Tangan tak sempurna basuh lagi. Kalau kepala kena sikit, dah hukum sapu kepala dalam mazhab kita. Satu, tinggalkan kepala saja tak boleh. Tak boleh, itu pasal susah. Pasal kita mazhab, kalau bab wuduk, sikit kena air di kepala, walaupun bukan mengalir, walaupun sentuh, dah mengangkatkan kepala punya hukum. Tambah pula dah basuh muka dulu, mandi hadas besar, dah habis dah hukum muka. Jadi tinggal tangan dan kaki. Jadi dia cerdiknya tu. Ni kaedah cerdik. Dia tampal dekat tangan. Boleh faham? Jadi jawapan dia apa? Terangkat tak ada kecil, ada besar? Terangkat. Terangkat tak ada kecil dengan kaifiat saya sebut tadi? Terangkat. Dan dia hasil wuduk. Ni kali ada mandi, ada apa? Ada besar, bubuh selotip. Orang tanya, ada selotip tak? Ada selotip tak? Apa benda pula mandi ada besar cari selotip ni? Kau tak tahu, nanti aku cerita. Itulah suruh orang JPK, ngaji tak nak. Apa nak sebut lagi? Yang tu yang betul. Yang tak betul apa? Diperbalut kat betih dia. Last kali basuh betih, tak kena. Maksud apa? Betih bukan anggota wuduk. Memang jasad dia kena basuh. Bila dia balut kat betis, contoh je lah kan. Kaki dah basuh, tangan dah basuh, kepala dah basuh, muka dah basuh. Tu kalau buat benda yang membatalkan, cuma ada besar tak terangkat lagi, tapi nisbah anggota wuduk dah terangkat dah.
Empat-empat. Dia pun buka kat peti, jual air. Dah besar terangkat. Wuduk? Wuduk tak dapat. Wuduk tak dapat. Jadi kafar ghuslun wahid ni dengan mandi itu mengangkatkan hadas besar dan hadas kecil, mesti betul kaifiat. Okey. Boleh. Yang inilah juga ulama kita buat teka-teki apa dia? Wuduk kena tertib. Tapi ada tak wuduk yang tak kena tertib? Ada tak? Ada. Macam mana? Wuduk bagi orang yang berhadas besar yang dia mengakhirkan basuhan muka dan kepala sebagai basuhan akhir ketika mengangkat hadas besar dia. Dia akan mengangkatkan wuduk dan mengangkatkan hadas besar sekali dengan sekali basuhan. Jadi dia basuh kaki dulu, basuh tangan, akhir sekali kepala dan muka. Sah wuduk? Sah. Tak ada tertib. Oi, tak pernah dengar ni. Mungkin tak pernah dengar, tak pernah belajar. Ada permasalahan tu dalam fiqh kita. Siap. Oh, pakai shower cap tu. Cuma itulah bila kepala memang nisbah hadas besar tak terangkat lagi. Tapi bila ada air kena sikit dah kalau kata memang dia pakai tu ditutup sini kan. Tak ada bahagian kepala yang kena sikit pun. Boleh lah dari segi hukum, boleh lah. Muka dia basuh kan. Tapi kepala tu ditutup pakai orang panggil apa? Shower cap tu lah kan. Yang plastik tutup rambut tu. Nisbah boleh? Boleh lah. Kalau memang tidak ada bahagian kepala yang terbasuh. Tapi selalunya kepala ni susah nak jaga. Dari sudut akan kena juga air sikit pada bahagian rambut ataupun kepala yang menyebabkan hukum terangkat basuhan kepala. Jadi kalau muka terbasuh, nanti kena ambil wuduk lain. Okey. Di atas soalan kata boleh, boleh, tapi mesti syarat cukup lah. Yang itulah. Lain? Kalau ada? Niat saja aku angkat hadas besar cukup, memada. Niat itu terangkatkan hadas besar, maka masuk wuduk sekali. Kalau kita belajar qawaid dalam fiqh pun dia ada, saya sebut tadi, dakhalal asghar tahtal akbar. Betul ya? Kerana terbalik saya sebut tu. Termasuklah hadas yang kecil, benda yang kecil dia akan masuk di bawah benda besar. Dia serupa macam sedikit bandingan fiqah, nazair dia. Kita main sembahyang zuhur, mari-mari orang sembahyang dah zuhur, kita tak buat tahiyatul masjid. Soal, dapat tak tahiyatul masjid? Kenapa? Yadkhulus saghiru tahtal akbar. Benda kecil masuk di bawah benda besar. Sembahyang fardu benda besar kan. Tahiyatul masjid sunat benda kecil, betul? Istilah kecil besar tu tang fardu. Macam mana hukum? Sembahyang fardu berjemaah tu menggugurkan tahiyatul masjid. Satu masjid dapat sekali dengan sembahyang fardu zuhur. Bahkan tahiyatul masjid, kita masuk masjid tak ada tahiyatul masjid, terus sembahyang qabliyah zuhur. Contoh apa? Qabliyah zuhur itu merangkap tahiyatul masjid. Dia tak semua ibadat, tapi qawaid itu memang ada dalam agama kita. Ada bab fardu kena buat lain, sunat kena buat lain. Ada babnya tu. Ada babnya tu. Saya tak panjanglah, sikit dipanjang sangat. Sekadar nak tunjukkan ada perbandingan fiqah macam tu. Ya, ada perbandingan fiqah, buat benda besar, benda kecil termasuk di bawah dia. Boleh? Faham? Lagi soalan kalau ada situ. Kalau terpercik juga kat muka syarat kena terbasuh semua kan? Jadi ada sebahagian muka terbasuh, hukum tak basuh lagi muka. Hukum tak basuh lagi muka. Jadi sedikit terpercik di muka, dia tak hukum basuh muka. Tapi sedikit terpercik di kepala, dia hukum sapu kepala. Yang antara yang paling relevan dia bukan kepala, muka. Misal kepala kena sikit dah hukum tersapu kepala. Dia menyapu, tersapu, terangkat hukum menyapu tu kan. Lagi mula nak pedih lah. Macam mana?
Angkat kaki sebelah boleh. Tambah kita pun ahli taekwondo nya, kaki angkat sebelah tu. Kaki tu angkat sebelah kan. Mandi. Bawah ni last kali basuh kaki sebelah tu. Boleh silakan. Tapi ikut awak lah, angkat lagi tak boleh nak turun dah. Kaedahnya nah. Oh, yadkhulus saghiru tahtal akbar. Termasuklah benda kecil di bawah benda besar. Maksudnya buat benda besar, benda kecil masuk sekali. Cara kalau bandingan lain dia, selalunya yang bahas ulama macam kita buat apa? Lepas Ramadan ada sunat Syawal, betul? Qada Ramadan pun ada. Mata jumhur ulama sebut macam mana? Boleh tak puasa 6 sekali dengan qada? Kan orang tanya gitu kan? Jawapan dia boleh. Syarat dia engkau niat qada. Aku puasa esok hari qada Ramadan tahun ni kerana Allah Taala. Syawal dapat tak? Memang bulan Syawal tu dapat tak? Dapat. Tengok hari Senin pula, dapat tak hari Senin? Hari Senin pun dapat. Jangan tengok hari Senin tu ialah hari bid, hari putih, hari 13 Syawal. Macam mana? Hari bid pun dapat. Oh, dapat. Dapat. Boleh, boleh. Dengan rahmat Allah Taala, masyhur sebut ulama, ya, hasil hak fardu, hasil sunat. Sekali pun tak niat. Apatah lagi kalau niat. Macam mana? Aku puasa itu hari qada bulan Ramadan dan sunat hari Senin dan puasa hari bid, hari putih. Cuma bab ni dia tak boleh borong. Dia ada bab-bab yang boleh, ada bab tak boleh. Ada bab tak boleh. Dia tak boleh sembahyang fardu. Macam mana? Aku sembahyang fardu zuhur beserta qabliyah 4 rakaat. Niat macam tu mampus, dua-dua tak sah. Fardu zuhur tak sah, qabliyah tak sah. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Yadkhulul asghar tahtal akbar, tak boleh. Yang kecil tak boleh masuk dalam benda besar, bahkan buat macam tu batal dua-dua. Batal dua-dua. Bahkan ada dalam bab haji. Bab haji pun boleh kan. Bab sembahyang ada, bab puasa ada, tunjuk tadi. Bab haji pun boleh. Ada haji dia panggil haji kiran kan. Buat haji, umrah masuk sekali. Nawaitul hajja wa ahramtu biha, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Lepas niat dia lah. Aku niat haji dan umrah dan aku berihram dengan kedua-duanya sekali. Jadi buat haji macam mana? Umrah masuk sekali. Kalau ikut asal macam mana? Yang afdal macam mana? Haji asing, umrah asing. Yang tu tak biasa belajar bab haji, tak faham bab haji pula nanti. Tapi nak sebut ada kaedah tu. Yadkhulul asghar, saya sebut saghir ke tadi? Saghir dia. Yadkhulul asghar. Yadkhulul asghar tahtal akbar. Qawaid tu yadkhulul asghar tahtal akbar. Benda kecil dia akan termasuk di bawah benda besar. Bagi faham, itu istilah memang ada dalam kawaid fiqh kita menerangkan tentang kaedah itu. Lagi ada apa? Kata apa? Yang meniga tu kan? Meniga tu. Dia afdal kita buat pada masa yang sama, pada bahagian yang sama betul-betul ke? Kita mandi sekali habis satu atau dua? Yang tu memang ada perbincangan ulama. Dalam bab wuduk kalau ikut dia suruh satu-satu kan pasal dia berasing. Tapi dalam bab badan ni, tapi ikut seingat saya jumhur yang sebut bab badan ni, bab mandi, pasal dia hukum satu anggota, tak syarat terbasuh semua baru hukum meniga. Bahkan yang mana tiga tu tiga. Jadi maksudnya kepala tu boleh dari sisi kaedah basuh kepala 3 kali selesai, basuh belah kanan tangan 3 kali selesai, basuh ni 3 kali. Jadi dia bukan macam mandi mayat tu. Faham mandi mayat macam mana? Basuh bagi rata tu satu mandi. Nak mandi air 9 kalau macam mana? 9 kali rata daripada atas sampai bawah. Kalau ikut mantu kaifiat yang orang mandi mayat, atas kaifiat itu. Memang orang mandi mayat atas kaifiat itu.
Kalau sebut air 7, air 9 dalam mandi mayat tu, itu lah daripada atas bawah. Tu 2, 3, 4. Ini air kapur barus. Ni bilas pula. Ni air mahar. Dia ada air 7, air 9 tu lah. Tak faham tanya lain lah. Nanti belajar bab mayat jumpa. Jadi kalau ikut seingat kaedahnya, dalam bab mandi hadas besar tak perlu meratakan, walaupun ada yang kata macam tu, tapi seingat yang kuat kata tak perlu meratakan ke seluruh badan untuk meniga. Bahkan kita boleh partition dengan dia, kepala 3, tangan 3, selesai. Jadi taklah dengan kaedah macam ni, ratakan dulu seluruh badan tu 1, lepas tu ratakan pula daripada atas sampai ke bawah 2, lepas tu ratakan pula daripada atas sampai ke bawah 3, walaupun ada ulama kata gitu. Tapi yang kuat seingat saya tak, dia boleh di asing-asingkan, pasal dia hukum 1 yang dibolehkan untuk kita asing-asingkan untuk hukum menigakan dia. Lain? Asghara, ahdasa, ya. Masuk ahdasa ini, ahdasa hadasan asghara. Ini tu lah. Kalau nak takdirkan mafhum mutlak dia. Walau ahdasa hadasan asghara. Summa ajnaba, summa ahdasa hadasan akbar. Itu maksud dia tu. Maksud ahdasa di situ. Lain? Maknanya kalau nak hadas besar pilih 2 kali. Ya. Kalau hadas besar tu terjadi. Ya. Bahkan hadas besar kalau 3-4 kali pun cukup dengan satu mandi. Misal macam mana? Contoh, jadi tak jadi punya pasal lah kan. Orang perempuan hamil 9 bulan nak beranak lah. Dekat nak beranak lah ni. Dan bersama isteri. Jadi junub dah 1. Beranak. Malam tu juga beranak. Beranak. Wiladah. 2 sebab. Nipas. 3 kan. 3 hadas sekali. Mandi esok, mandi nipas. Sahaja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. 1 tu angkat 3. Dia tak perlu nanti ni mandi junub itu yang terhutang. Tak ada mandi lagi dah beranak. Misalnya. Lepas tu ni mandi beranak 1. Lepas tu mandi nipas 1 lagi. Tak ada. Dengar? Walaupun ada setengah orang ajar macam tu. Mungkin mandi junub orang tak ajar tu. Tapi mandi beranak, mandi wiladah dan mandi hadas, mandi nifas ada orang ajar macam tu. Dia kata apa? Mandi beranak 1 hadas besar. Wiladah tu, beranak tu. Lepas tu nipas lah kata dia. Tapi lepas dia beranak kena mandi. Pasal nama dia hadas besar dia ialah beranak tu. Beranak tu adalah hukum junub. Jadi hukum macam keluar mani, pasal baby tu datang daripada air mani. Jadi kena mandi hadas besar. Memang betul ada sebab mandi. Tapi biasanya bila lepas beranak ada nipas, betul tak? Bila ada nipas, mana nak boleh angkat hadas besar tu lagi? Selalunya disekalikan. Tapi ada orang ajar, walaupun nanti ada nifas ataupun lepas tu ada nifas lalu, wajib mandi wiladah segera. Pula ada pula macam tu. Memang ada pun. Saya pernah jumpa ada Tok Bidan yang ajar macam tu. Tok Bidan ada, ustaz pun ada setengah yang ajar macam tu. Ustazah pun ada setengah ajar macam tu. Saya tak sebut lah ustaz lah ustazah mana. Kalau ikut geram saya sebut je kan. Dia ajar dia sebut gini-gini. Betul kau apa punya kaedah kau ajar. Siapa dia ajar pun tu, kitab mana, ulama mana kau sebut. Itu jadi maksudnya boleh dengan banyak perkara yang menyebabkan jadi mandi wajib tu diangkat dengan 1 hadas, 1 mandi saja boleh. Cuma yang tu dia bukan yadkhulul asghar tahtal akbar. Yang tu al akbar yakfi ghuslun wahid ala asbab ta'addudul akbar. Itu saya reka lah ada. Mandi yang 1 cukup dengan ada beberapa sebab hadas besar. Cukup. Macam kencing pun ada, berak pun ada, sentuh kemaluan ada. Berapa kali wudu? Pandai. Tahniah. Memang tak ada orang ambil 3 kali wudu tau. Ni pasal sentuh, ni pasal kencing, ni pasal berak. Wudu sekali, 3 kali wudu. Itu wudu bodoh nama dia.
Saja sebut itu kan. Lagi. Walau ahdasa tu, kalau dia kata dia walau kana ahdasa kan. Tak payah. Dia kalau dengan fi'il tak payah kana. Kalau dengan ada isim tak ada kana. Lau kana fihima alihatun. Lau kana wajiban adalah hasbul khabar. Nak. Kalau tak payah kana. Walau kana ada tak cukup. Walau ada tak cukup. Lau harfu syartin man atali hiktada wa lazima taliya fima. Tak payah. Tak payah. Dia kalau ada isim baru tak ada kana. Pasal kalau ada kana biasanya dibuangkan kana dan isim dia lau tu. Kalau dia ada isim. Tapi kalau fi'il tak payah buat kana. Fi'il tu saja cukuplah. Lau. Jadi fi'il tu akan jadi syarat. Kafa tu jawab syarat. Dia ada jawab syarat dan jawab syarat. Memada dengan syarat dan jawab syarat tu di atas amalkan lau ada tu syarti kat situ. Dia pandai lau harfu syartin man'a talihi tado. Dia lama tak sebut, tak lupa lah. Dia punya syair macam tu lah. Lau harfun imtina'un lil wujud khafidun li syartih wa mansubun li jawabih. Ada lama tak sebut, lupa lah. Dia ngaji lahu lama tak sebut, tak sebut jampi-jampi dia tu kan. Slow je. Ingat tu kawan-kawan tu. Itu kaedah tu. Sebutkan kana-kana tu. Okey, lain. Jadi kafa tu jawab bagi lau tu lah. Jadi tak perlu tak ada kana. Kemudian dia kena kana ni kalau walau misal iltamis walau khatiman min hadid. Ni cerita mas kahwin. Rasul kata cari mas kahwin sekalipun iltamis walau ada lau tu betul ada khatiman sebentuk cincin daripada besi. Sekalipun cincin besi jadikan mas kahwin. Tu walau khatiman ada isim mansub. Asalnya walau kanal multamasu khatiman min hadid. Yang tu ada kana dan isim dia mahzuf. Pasal selepas lau tu ada isim mansub yang menunjukkan ada kana dan isim dia yang mahzuf. Tapi kalau lau ada fi'il terus, fi'il tu lah jadi syarat dia. Apa selepas tu jadi jawab adalah jawab bagi lau tu. Jadi kafa tu jawab bagi lau. Lau adasa summa ajnaba kafa. Tu jawab bagi lau. Dia lau macam tu, lau makna lain tu. Dia lau macam tu bukan lau syarat yang ada jawab. Itu lau lain. Itu lau tu. Panjang tu saya sebut tu. Panjang umur nanti jumpa. Yang tu yang saya kata kalau dah ngaji nahu, jurumiyah, mutamimah, tak ngaji alfiah pun tak apa. Saya ajar kawaid i'rab, nama dia Nazhatul Tulab, ada 54 bait syair. Belajar talaqi dengan guru, ambil daripada kitab dia salin. Dia sebut ajar mulut ke mulut, had to had belajar. Jual kitab cari mampus tak jumpa. Kok belakang ni ada saya tak tahu, tapi tak ada. Saya memang tak ada. Dia pun kata tak ada, aku pun ambil daripada guru. Alfiah pun tak ada perkataan tu. Lau harfu syartin man atali tadha wa lazima taliya fima qad madha. Wa aujiban ta'liqa harfil jarri wa dharbi bil fi'li wa shibhin yajri siwal mazidi wa la'alla laula wal kafi fi ra'yin khilafil aula. Dia syair tu alfiah pun tak jumpa. Aku hafal alfiah pun pelik. Apa benda syair kau baca ni? Tapi syair kawaid dalam nahwu 54 bait syair. Dia seolah-olah macam talkhis kitab Mubni Labib. Dengan Labib tebal tu. Dia macam talkhis huruf-huruf yang penting dipakai la budda an ya'rifahal mufassirun. Kalau nak jadi ahli tafsir kena kenal huruf tu. Saya mengaji kat tu dengan guru Tuan Guru Ghazali. Istimewa tu. Pasal tak tahu saya tanya orang lain yang pernah mengaji apa-apa duduk pondok lama tak pernah jumpa yang ni. Tak pernah. Jadi dia ada seronok sikit tu, ada orang tak belajar aku belajar. Yang tu sikit lah. Yang tu kena ambil kursus khas. Tapi syarat dia jurumiyah khatam dengan saya sekali. Kalau lagi bagus ada muntasar sekali. Muntasar jidan tak pun baca
Ashmuni syarah jurumnya bagi faham benda tu. Lepas tu ngaji mutamimah khatam, saya ajar matan tu telak. Kalau tak ajar buat penat je. Macam ajar marfu'at, alamat i'rab tak faham, isi mufrad tak kena. Gitu lah. Panjang umur cuba insya-Allah. Pergi ngaji lama sikitlah. Lain? Baca bismillah, mula mandi, sentuh air, bismillah. Niat tu bismillah. Lain? Dan kalau tak ada dah tanya bismillah tu, dah habis-habis mandi baru teringat. Tak baca bismillah tadi. Soal, sunat tak baca bismillahi awalahu wa akhirahu? Sunat? Tak sunat. Dia tak macam makan, minum. Makan, habis-habis makan, astaghfirullahalazim. Tak bismillah tadi, bismillahi awalahu wa akhirahu, atau bismillahi awalan wa akhiran. Syaitan yang makan tadi macam mana? Dia muntah balik dengan sebab kita bismillah. Wuduk, kita dah habis wuduk, Allah tak bismillah tadi di awal. Macam mana? Dia tak ada muntah. saja cerita muntah tu sikit lah. Untuk dia terkering balik badan dia dengan air. Tak ada macam tu. Jadi tak ada. Bismillah, dah habis wuduk baru teringat bismillah, tak sunat bismillah di akhir. Tapi bismillah makan minum, terlupa bismillah, sunat juga bismillah di akhir. Lafaz dia bismillahi awwalahu wa akhirahu, ataupun bismillahi awalan wa akhiran. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.